Assalamualaikum dan salam sejahtera. So hari ni nak buat analisis saham tentang trade saya masa April. So ada 4, itu dah ada review revenue. So yang kedua cash. Cash antara yang jadi lah. So ada 2 jadi, ada 2 tak jadi. So 50% win rate percentage. Yang tak jadi Vestage dengan Opcom. So untuk cash saya beli harga 56 sen. So jual dalam, tak dapat lah 680 ni, saya jual dalam around 675 tak silap. So, dalam masa 2 minggu buat dalam 21.43%. Okay, so kita try lagi kat chart lah. Kita tengok dari segi, kita tengok analisis tu. Okay, macam mana enter, macam mana kenapa masuk semua. So basically saya punya step untuk counter berulang-ulang je. So saya gunakan moving average. Sebab ada yang tanya, moving average biru ni saya gunakan MA10, yang merah EMA 20, yang hijau ni MA50 dan yang purple ni MA 200. So guna 4 MA. Kenapa guna EMA 20? Sebab saya follow berdasarkan buku, saya follow Jim Morales berdasarkan buku Trade Like an Oni Disciple. So saya follow dia punya tapi sebenarnya tak ada beza sangat pun EMA 20 dengan EMA 20. So untuk cash ni tengok memang counter cantik. Sebab kalau tengok dari segi weekly, dia IPO start 2018. So 2-3 tahun daripada IPO ni, counter-counter yang menarik lah. So kalau kita tengok dekat sini, dia punya base, so dia ada breakout Januari hari tu. So dia dah start kenaikan. And then dia ada buat another base formation. Okay, untuk weekly. So kalau kita tengok weekly pun, dia dekat weekly pun stage 2. So saya start perasan masa saya screening tu, saya start perasan masa price dia 520, 525. Masa tu saya tengok dekat sini ada 3 week start. Okay, 3 week start. Dia punya closing kat sini 525, kat sini 520. So dekat sini 525. Dia punya closing range dia tu lebih kurang. So kalau kita tengok dekat daily, okay, dekat daily dia punya daily pun stage 2. So nampak dekat sini dia dah start dia dah start basing lah, kita panggil MA20 dengan MA50 ni pun dah start tak diverge, dah rapat balik rapat satu sama lain. So mula-mula ingat macam boleh lukis triangle dekat sini, tapi tengok macam pelik kan. Sebab kalau dalam, tak silap dalam buku Thomas Bukowski, dia ada cakap dia tak boleh ada 2 white space macam ni. So dia mesti, kalau nak lukis trendline ni, dia kena ada macam, so dia kena ada wave macam ni. Dia tak boleh ada too much white space macam ni. Tu dari segi based on apa yang saya baca lah. So kalau tersilap ataupun salah boleh check balik. And then saya monitor saya punya strategi. Ok, sekejap saya punya strategi sebab nampak dekat sini, ok, kat sini average price pun dah start resting macam basing macam ni. 20 dengan 50 pun dah dekat. Lepas tu dekat sini kalau perasan volume very low. Ok, volume very low, kebanyakannya less than 35% ke 50%. So volume very low maksudnya dah seller tu dah berkurang, seller tu dah penat, dah exhaustion. So kalau tengok dari segi dia punya percentage, ok, dekat sini pun dah around 12%. So kita nampak dia dah kurang dia punya volatility. So kita nak masuk, untuk kita swing, kita nak masuk dekat area-area yang volatility dia low lah. So benda tu yang akan
buatkan kita nak hold tu lagi berani lah, sebab kita masuk dekat area yang tak volatile kan. So saya punya trading strategi, bila saya nampak dia macam sideways macam ni, so nampak dekat sini candle dah start buat resting area 510 ni, dia punya support, nearest support dia. Ok, sekejap so dia punya ni around sini 510. So kalau tak jadi, kita cut loss je lah area 510 ni. Ok, so and then dia punya strategi, bila sini sideways, saya nampak ada nearest height lah. Nearest height dia, kalau dia break the nearest height ni, saya akan beli. Sebab dekat sini dia dah low volume, dia dah buat 3 week start. So kalau dia break 550 ni, saya akan beli. So the next candle the next candle dia break 550. So saya expect untuk beli, saya queue harga 555 tapi tak mesh. So just kejar harga 2-3 bit still ok, saya beli 560. So start pada tu. Kalau siapa yang baca buku, so kalau tak jadi 510 ni, 505 cut loss lah. Siapa yang baca buku Trade Like an Only Disciple, kalau perasan sini pun ada area pocket pivot. So pocket pivot ni adalah bila volume membeli, volume candle hijau mengatasi 10 hari sebelum volume menjual. Maksudnya kalau kat sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 kan. So yang paling highest volume menjual dekat sini. So bila dia lagi tinggi, so dah coding siap-siap, yang warna hijau ni is kita panggil pocket pivot lah. Tapi dia ada another kriteria lain. Pocket pivot ni dia kena ada base, dia kena ada base formation. Dalam masa yang sama, dia punya low kena dekat MA, kena dekat moving average. Dia tak boleh extended. Contoh macam ni kan, macam ni dia dah jauh daripada MA, tapi dia still pocket pivot. Dia punya volume signature tu still memenuhi kriteria pocket pivot, tapi dia punya ni dah extended. So saya takkan tengok yang extended macam ni, yang dah jauh daripada moving average kan, dynamic support resistance. So tak tengok. And then bila 560 ni beli. So kalau tengok the next candle, ok, kat sini dia start ada, kita panggil squat kan. Dia ada kat sini, kalau tengok height dia 550. Kalau dia break bawah 550 ni, maybe dia akan jatuh lagi lah. So still tengok lagi, monitor lagi progress, still hold. And then dah ada follow up, tengok rising price, and then volume pun lagi tinggi daripada sebelum ni. So ok untuk hold lah. So saya try hold. Dekat sini dah start nampak ada, kita panggil sign of weakness kan. Dia punya volume, dia punya candle spread tu dah kecil, dia punya body dah kecil. Lepas tu dia ada forming of multiple upper tail macam ni, tapi still hold dengan syarat. So kita naikkan trailing stop, kita naikkan area sini lah. Kita naikkan trailing stop low of the consolidation area yang kecil ni kan. So 3 candle ni kita kira sebagai low of consolidation area. So kalau break this level, boleh take profit dulu, tapi dia still hold. And then seterusnya saya jual area sini lah, kat doji ni. So nampak bila dia dah break sini, ok, dia dah break 675 ni height. So dia dah break dalam 665 all time height dia. Tapi ya, untuk macam swing, okay, macam saya punya cut loss level selalunya 6%. So bila dah dapat triple ataupun 4 kali ganda, contoh 6, ok, dapat 3 kali ganda 18%. So dah cukup ok lah. Yang penting kita punya risk reward ratio tu mesti at least, kalau nak sedap lah, at least 1.3 lah. Kalau 1.2, sebab sebenarnya susah juga nak dapat win rate percentage 50% ke atas. So kalau boleh, even kalau kita dapat win rate 1.3, even kalau kita punya win rate 40% pun, kita still make money in the long run. So benda tu
kita panggil win loss ratio. So nanti akan terangkan untuk apa dalam next video lah kot. So untuk sekarang cash still menarik, dia still hold above the resistance 665 ni, all time high dia. So boleh tengok kalau market cantik, general uptrend, mungkin boleh meneruskan kenaikan. Kalau dia dah break this level, so mungkin dia akan jatuh ataupun hold 20 MA. Kalau dia break 20 MA, so itu dah macam tak menarik lah, sebab dia dah breakout, lepas tu dia dia break 20 MA, so tak menarik. Tapi setakat ni untuk weekly, daily, cash masih menarik. Counter pun kalau tengok dari segi FA, kalau tengok dari segi FA pun not bad. So boleh monitor counter-counter macam ni. Kita nak masuk counter-counter yang risk dia low lah, atas 40 sen. Counter ada good FA, stage 2 daily dengan weekly, ada sign of accumulation, sign of volume accumulation. Bila testing base ada low volume, so kita nak masuk counter-counter yang macam tu lah. So itu saja perkongsian saya untuk hari ni. Thank you so much. Assalamualaikum.